dengan segala hormat yang Assalamualaikum Ustaz untuk meneruskan kuliah. Boleh tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya di atas segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan, yang dicurahkan, terutamanya daripada nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, serta keafiatan, kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala memberikan pada kita untuk mengecapi setiap nikmat-nikmat itu. Dan pada malam ini kita diberikan kelapangan untuk dapat kita meraih pahala i'tikaf di samping duduk di dalam pengajian kuliah ilmu yang merupakan taman syurga. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama-sama di syurga yang hakiki di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan menyambung semula pembelajaran kita menerusi pengajian kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Kita akan menyambung berkenaan dengan tajuk perihal berkenaan dengan peristiwa kejadian kiamat itu, yakni sambungan kepada tajuk semasa bumi ini bergegar. Ya. Berkatanya Al-Imam Al-Mawardi, dia menyebutkan bahawasanya terdapat riwayat yang menyatakan bahawasanya gempa itu akan berlaku dan terjadi sebelum hari kiamat, yakni pertengahan berada di bulan Ramadan, dan sesudah daripada itu matahari akan mula terbit daripada arah barat. Ini adalah satu riwayat, walaupun riwayat ini di sisi pandangan para ulama periwayatan ilmu riwayat menyatakan riwayat ini tidak berapa kuat dan sahih, ya. Tapi ada sebahagiannya menyandarkan riwayat ini kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menyatakan bahawasanya kata Ibnu Abbas, apabila kalian melihat berlakunya gempa dan di samping itu berlakunya gerhana pada pertengahan bulan Ramadan bersamaan dengan hari Jumaat, jadi dia jatuh pada tengah Ramadan, dan tengah Ramadan itu pula maknanya tanggal 15 atau tanggal 16 hari Ramadan, dan ianya pula adalah pada hari Jumaat, melainkan tidak lama sesudah itu akan terjadinya peristiwa hari kiamat, yakni ditiupkan sangkakala pada Jumaat yang berikutnya. Itu adalah riwayat yang menyatakan demikian. Sebenarnya tuan-tuan, soal berkait dengan kiamat ni terjadi bila, itu ilmu ghaib. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, tetapi di sana adalah pendapat pandangan-pandangan yang mencari
apa kita panggil sebagai tanda-tanda isyarat melalui kepelbagaian riwayat-riwayat yang lain yang boleh menafsirkan maksud peristiwa hari kiamat itu. Yang pastinya bahawasanya sebelum peristiwa tiupan sangkakala itu berlaku, 10 tanda-tanda kiamat besar itu sudah pun terjadi. Sekarang ni tanda besar pun tak keluar lagi. Kalau kita cerita bila berlaku kiamat pun rasa macam tak guna, tuan-tuan. Pasal apa? Tanda yang besar, yang pasti, yang sahih kebenarannya itu pun belum terjadi lagi. Melainkan kalau kita hidup di zaman yang sudah berlaku padanya 10 tanda yang besar itu. Ketika itu barangkali mungkin tidak jauh jarak antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, kerana di sana ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Baginda menyatakan rantaian-rantaian peristiwa hari kiamat itu adalah seperti simpulan-simpulan. Bila kamu mencabut satu simpulan, maka simpulan-simpulan yang seterusnya akan tercabut dengan cepat. Nabi hanya bagi tahu isyarat macam tu sahaja. Maknanya bila berlaku satu peristiwa besar, nak berlaku next situasi peristiwa besar itu jaraknya tidak jauh. Tapi berapa lama kadar tak jauh itu pun tak pasti. Ya. Kenapa tak diberitahu hal ini kepada kita? Kerana tujuan adalah untuk menguji keimanan, sama ada kita beriman pada hari kiamat yang dikhabarkan atau sebaliknya. Nombor 2, apakah kita membuat persediaan dan persiapan untuk bertemu dan menghadapi peristiwa hari kiamat itu. Baik. Kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Ini gambaran kedahsyatan gempa yang terjadi sebelum berlakunya tiupan sangkakala. Ya. Yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yang bermaksud, ingatlah wahai manusia akan yaum, yakni akan hari itu. Apa hari yang dimaksudkan itu? Iaitu hari terjadinya gempa yang paling dahsyat goncangannya, yang kamu akan menyaksikan goncangan itu. Lalailah semua wanita yang sedang menyusukan anaknya daripada anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia pada keadaan itu dalam keadaan orang yang mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, akan tetapi kerana ketika itu mereka melihat azab Allah yang sangat keras. Ini gambaran dalam surah Al-Hajj. Allah Ta'ala bawa kepada kita satu taswir, satu gambaran, satu fenomena untuk Allah memberikan kepada kita penjelasan macam mana situasi manusia apabila berlaku goncangan tersebut. Ya, goncangan ini mengiringi tiupan sangkakala. Maknanya berlaku goncangan, kemudian diiring sesudah itu tiupan sangkakala yang pertama yang dinamakan sebagai rajifah. Rajifah maknanya goncangan yang menggoncangkan dengan suara tiupan sangkakala itu dengan goncangan yang segoncang-goncangnya. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika goncangan itu terjadi? Yang menyaksikan peristiwa ini hanya sahaja orang-orang kafir saja. Ini kita dah bahaskan. Orang-orang mukmin takkan menyaksikan hal itu. Tapi kalau orang mukmin tak menyaksikan, kenapa Allah bawa Quran ni ceritakan juga kepada orang mukmin? Padahal orang mukmin tak tengok pun peristiwa itu. Apa manfaatnya? Para ulama menyatakan walaupun kita orang Islam, orang beriman tak melihat kejadian itu, tetapi bila kita dengar peristiwa itu walaupun kita tak melihatnya, menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah.
menambahkan rasa keyakinan kita kepada peristiwa kiamat, menambahkan rasa takut kita akan kejadian tiupan sangkakala itu, untuk menambahkan rasa diri kita takut dan tunduk kepada Allah untuk mempersiapkan bekalan menuju hari yaumul qiyamah. Itu tujuan dia. Adapun bagi orang kafir, ayat ini untuk menakutkan mereka supaya mereka segera beriman, jangan dilengah-lengahkan. Ya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang pertama, ibu yang ketika itu walaupun dia seorang wanita kafirah, dia menyusukan bayi. Ketika dia menyusukan, bila berlaku goncangan yang amat dahsyat itu, maka seorang ibu akan melemparkan bayi yang disusukannya. Ambil bayi, dilemparkan dan dicampaknya sehingga dia merasakan bayi itu bukan barang yang bernilai bagi dia. Baru ni saya pergi ke Pusat Sains Negara, bawa anak-anak pergi sana hujung minggu. Kemudian menarik juga tuan-tuan, sampai kat satu tempat tu, dia cerita tentang peristiwa fenomena alam, bencana alam. Dia tunjuklah tsunami kat Jepun, tsunami dekat Aceh, Taipun punya ribut, apa dia lagi, macam-macam lah jenis hurricane punya nama-nama ribut dan badai bersemua ni. Sampailah di sana ada satu mesin kita boleh duduk atas mesin tu, kemudian mesin tu akan bergerak mengikut skala hektar bila berlakunya kejadian gempa. Jadi saya pun try lah naik pijak atas mesin tu. Dia tunjuk 1 skala hektar, 2, 3, 4 sampai kepada peringkat 7. Jadi kita duduk tapi dia letaklah tempat pegang. Time 7 tu tuan-tuan dah kena goncang, rasa diri pun tak boleh, apatah lagi berjalan. Jadi masa tu baru kita dapat rasa, ya Allah, kalau macam ni bumi bergerak dengan 7 skala hektar yang berlaku di Palu, yang berlaku di beberapa negara itu pun menyebabkan mereka tak boleh berjalan, bergoncang, pening lalat. Masa benda tu bergoncang, kalau benda nasib baik dia setting, kita boleh tekan stop. Dia ada setting, dia hanya 30 second saja. Bayangkan tuan-tuan, kalau benda tu berjalan goncang macam ni, lebih kurang sejam, mabuk kita. Macam tuan-tuan duduk, orang goncang kepala tuan-tuan, goncang, tak mabuk? Mabuk lah. Tara duduk 30 second tu pun kita dah rasa tak stabil. Tekan stop, berhenti sudahlah, tak payah nak tunggu habis cukup 30 saat. Ya, itu pun dia letak maksimum 30 saat, dia tak letak sampai 1 minit pun. Itu baru 7. Tuan-tuan bayangkan, gempa yang Allah maksudkan sini bukan 7, tak tahu berapa, mungkin lebih dahsyat daripada itu, yang tidak pernah terjadi kepada mana-mana gempa yang kecil, yang termasuk dalam peristiwa kecil yang berlaku sebelumnya. Memang bila saya duduk kat tempat tu, saya teringat ayat Quran ni. Saya kata, oh, patutlah Allah bagi tahu ketika gempa itu terjadi, manusia jadi mabuk. Apa makna mabuk? Di sana ada ulama memberi tafsir. Apa makna sukara? Pertama, ada ulama tafsirkan makna sukara dengan erti majnun, gila. Orang kalau terlalu takut tuan-tuan, dia akan jadi hilang kewarasan akal dia, dan dia akan jadi seperti orang meracau-racau dan orang yang gila. Kalau terlalu takut sangat, dah tak tahu nak buat apa, di mana tempat untuk mereka menyelamatkan diri, mereka kelihatan seperti lagak seorang yang majnun, orang yang gila atau yang hilang akalnya. Ada yang menafsirkan sukara itu dengan maksud orang yang berada dalam keadaan seperti orang yang mabuk, disebabkan minum khamar. Ada yang tafsir macam tu juga. Makna katanya mereka tak sedar apa yang mereka buat. Kalau gila ni macam memanglah gila ni, kadang-kadang orang gila pun dia tahu apa dia buat, cuma dia tak tahu beza benda tu baik ke tak baik, rasional ke tak rasional. Tapi kalau orang mabuk ni, dia tak sedar terus apa yang dia buat tu di luar daripada jangkaan dia.
Maknanya nak bagi tahu keadaan goncangan itu terlalu dahsyat sehingga manusia akan buat benda-benda yang tak rasional, seperti seorang ibu melemparkan bayi yang disusukannya sedangkan ia mengetahui bayi itu memerlukan susu ibunya kerana dalam keadaan kelaparan. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Tapi yang menarik tuan-tuan, dalam banyak-banyak tafsir, saya baca dalam tafsir Al-Imam Al-Alusi dalam surah ini mengatakan maknanya ketika terjadi goncangan kedahsyatan kiamat itu, Allah tarik dalam hati manusia satu sifat, iaitu sifat rahmat. Sifat rahmat. Sehingga kan seorang ibu yang cukup dikenali sifat kasih sayangnya, belas kasihannya kepada anaknya pun akan diangkat dan dicabut oleh Allah, kerana pada ketika berlaku kejadian kiamat itu hanya terjadi dengan kemurkaan Allah. Masa bumi ni nak dihancurkan, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkannya dengan kemurkaan Allah, bukan dengan kasih sayang Allah. Maknanya tuan-tuan, sekarang ni kita duduk atas muka bumi ni, walaupun macam-macam orang buat salah dan dosa, bumi ni jalan dengan stabil. Kenapa? Allah masih memberikan rahmat dan kasih sayang dia. Tapi bila sampai satu masa yang mana bila Allah menunjukkan murkanya, bumi ini akan digoncang, dihancurkan dengan dahsyat. Bahkan manusia yang ada sifat belas kasihan pun dicabut sifat itu daripada hati mereka, sehingga kan wanita yang dalam keadaan hamil, syarat nak mengandung, nak melahirkan anak, ditinggalkan suaminya, ditinggalkan oleh orang lain, tak dipedulikan. Bukan takat itu, disebut dalam ayat ini juga, ibu yang ketakutan kerana dalam keadaan kehamilan, berlari-larian sehingga dia melahirkan anak ketika dia ingin menyelamatkan dirinya, dan anak itu mati ditinggalkannya. Tuan-tuan biasa tengok perempuan bersalin berlari. Cubalah tanya mana-mana, tanya isi kita, you sanggup tak bersalin sambil berlari? Masa you tengah contraction tu, you lari, sambil teran biar keluar anak tu. Dia kata, boleh bang, abang pun anak. Banyak cantik suruh kita pula macam tu kan. Nak menyatakan tuan-tuan, tara baring tu pun, tara baring duduk atas katil tu pun punyalah sakit. Tapi dalam keadaan satu peringkat kedahsyatannya peristiwa kiamat ni, berlarinya mereka nak menyelamatkan diri, walaupun mereka keguguran atau melahirkan anak itu dalam keadaan demikian, ditinggalkan anak-anak itu tanpa dikutip dan diambil untuk diselamatkan. Ini gambaran yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj. Sebab itu pada hari kiamat tuan-tuan, tak ada lagi sifat rahmat di dalam hati orang-orang yang Allah cabut rahmat daripadanya, melainkan orang-orang yang Allah berikan rahmat untuknya. Maksudnya mak dan ibu dan ayah, anak dan ibu bapa, suami dan isteri, adik-beradik, mereka tak ada belas kasihan antara satu sama lain untuk mengutip pahala dan menyalahkan antara salah seorang mereka, melainkan orang yang bertakwa, Allah berikan rahmat sesama mereka supaya mereka syafaatkan antara satu dengan yang lain. Ini maksud hakikat peristiwa hari kiamat. Baik. Kemudian dijelaskan, adapun tempat kembali yang dimaksudkan perkataan tarawunaha, kamu melihatnya. Nya tu apa? Nya itu maksudnya melihat goncangan itu, iaitu pada gempa zalzalah atau kembalinya pada peristiwa kiamat. Ada dua. Satu kata bila manusia melihat kejadian gempa itu, ada satu pula menyebutkan apabila manusia melihat peristiwa kiamat itu. Maka terdapat dua pendapat di sini. Yang pertama, peristiwanya adalah di dunia sebelum ditiup sangkakala
untuk kemusnahan kerana dahsyatnya gempa ketika itu dan amat kuatnya gegaran bumi kerana ketika kiamat tidak ada lagi yang menyusui dan tidak ada lagi orang yang hamil. Adapun firman Allah Ta'ala, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, maksudnya adalah kerana begitu dahsyatnya ketakutan manusia pada hari itu. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan peristiwa ini berlaku bukan di padang mahsyar, tetapi peristiwa ini berlaku di dunia beberapa ketika sebelum ditiupkan sangkakala. Berlaku goncangan yang dahsyat. Iza dukkatil ardu dakka. Allah kata bila Allah goncangkan bumi itu dengan goncangan yang kuat, masa tu berlaku peristiwa ni. Berlaku peristiwa ini, makna katanya wanita tidak lagi boleh hamil kerana terlalu takut, dan tidak ada lagi ibu yang dapat mengeluarkan susu untuk menyusu anaknya kerana kering susunya akibat ketakutan. Ada yang tafsir begitu. Anak nak menyusu tak boleh, susu tak keluar. Pasal apa? Mak terlalu stres, takut sangat dengan peristiwa kiamat tu, sehingga susu tidak dapat dikeluarkan dan tidak dapat menyusukan anak itu. Oh, dahsyat tuan-tuan. Biasa payah nak cari ibu yang sedang menyusukan anak, susu tak keluar. Jarang lah. Bukan takat begitu saja, tapi kita nak cari keadaan seperti itu adalah amat sulit sekali. Yang kedua, pendapat yang menyatakan, pendapat ini berpendapat kemungkinan itu hanya satu perumpamaan. Maksudnya pada hari itu seseorang hanya peduli sesama sendiri mereka sahaja. Adapun wanita hamil yang kandungannya gugur adalah salah satu bentuk perumpamaan itu, seperti gugurnya kandungan wanita yang sedang hamil kerana mendengar suara pekikan yang amat keras, dan sebagai gambaran mengenai gegaran yang maha dahsyatnya. Adapun kemungkinan kedua, perkara itu memang benar-benar berlaku dan ia bukan satu perumpamaan yang Allah maksudkan. Ini pendapat yang kedua lah. Pendapat kedua dia kata, barangkali yang Allah Ta'ala kata ibu tak boleh menyusukan anak, wanita yang hamil keguguran, itu hanya perumpamaan. Sebenarnya peristiwa tu tak berlaku pun macam tu. Yang berlakunya setiap orang mengambil urusan masing-masing. Sebab macam Allah nak bagi satu kiasan, ibu biasanya dia ambil tahu urusan anak, tetapi bila berlaku hari kiamat, dia akan ambil urusan dirinya sendiri, dia tak pedulikan anak dia. Itu hanya satu perumpamaan. Nak memberitahu hari kiamat ni adalah merupakan hari nafsiyah ataupun hari ananiyah, iaitu hari individual, iaitu setiap orang hanya memikirkan keselamatan diri masing-masing. Dia tak fikir yang lain dan selainnya, melainkan dirinya sahaja. Dan saya ada baca juga ada yang menafsirkan peristiwa ini berlaku masa di padang mahsyar, tuan-tuan. Maknanya apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ada pendapat yang juga dinukilkan, bangun di padang mahsyar, seorang ibu yang mati bersama dengan anaknya dibangunkan pada hari kiamat, dia tak akan cari anak dia yang mati disebabkan kerana kehamilannya yang keguguran. Dia tak akan cari anak dia. Dan demikian juga seorang ibu yang menyusukan anak dia yang masih kecil, kalau dulu mati, dia mati dalam keadaan masih menyusukan anaknya dan anaknya masih disusukan, bangun di padang mahsyar, dia juga tak akan cari anak yang disusukannya itu apabila dibangkitkan untuk dihisap, melainkan dia hanya fikir dirinya sendiri. Tuan-tuan, hari kiamat ni jangan haraplah ada orang fikir tentang kita. Saya ingat lagi dululah masa saya kecil, masa ngapal Quran dulu, adalah keluarga yang bagi tahu kita ni bukan baik manalah, tuan-tuan. Kita tahulah diri kita siapa, tapi masa tu kita ada kelebihan hanya menghafal Quran. Adalah ahli keluarga yang kata, ni nanti esok kalau hafal Quran jangan lupa kat pakcik, kalau kamu dapat beri syafaat, ingatlah kat pakcik. Kawan ni pula jumpa, kawan-kawan kita yang baik jumpa, nanti kau jangan lupa aku kat hari akhirat. Kat dunia benda tu semua boleh cakap lah, tuan-tuan.
Siap kawan tu jawab, dia kata, you jangan risau, I akan ingat you. Yang tu lagi poyo, cakap confident habis, saya akan ingat awak, la ilaha illallah. Sedangkan mula-mula masa tu saya pun tak tahu, kita pun cakap insya-Allah doakan, kita ingat. Tapi bila saya baca satu hadis, tuan-tuan, satu ketika Nabi solat malam, selesai Nabi solat malam, dalam riwayat Imam Ahmad tak silap saya, Aisyah duduk di pangkuan Nabi. Aisyah duduk baring gitu. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat nanti setiap orang akan mengingati orang-orang yang dicintainya? Aisyah tanya macam tu sebab dia nak tahu respon Nabi SAW, apakah dia berpeluang untuk diingati oleh Rasulullah ataupun Rasulullah mengingatinya atau dia mengingati Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, tilkal yaum, minta maaf, pada hari itu adalah hari yang mana manusia tidak akan mengingati sesiapa pun, terutamanya bila mereka berada pada 3 keadaan ini, ala salasati mawatin. Tak ada siapa ingat siapa, melainkan dia ingat untuk tebus kutip pahala dan nak tumpang tanggung dosa. Itu saja. Dia takkan fikir siapa yang boleh dia minta tolong. Terutamanya Nabi kata ketika dia berada pada 3 tempat ini. Masa 3 tempat ni tempat yang paling climax, tempat yang paling desperate, manusia tak akan ingat siapa-siapa langsung hatta Nabi SAW. Tapi lepas tu baru dia ingat. Bila dia tak boleh selamat, dia tak boleh survive, baru dia ingat Nabi-Nabi yang boleh bagi syafaat kat dia. Tapi dia tak akan cari adik-beradik dia dulu yang duduk sembang kat dunia, kau tolong aku tolong kau. Tak. Dia akan cari Nabi dulu. Yang pertama, apabila dia menerima buku suratan amal. Masa terima keputusan tu, kita kalau kat dunia dapat keputusan, cari mak dulu. Mak, kalau masa belajar lah, mak tengok saya dapat keputusan bagus, oh mak kita pun seronok. Ya, kalau kita dapat apa kenaikan gaji ke, kita balik cerita kat isteri kita. Ya, tapi akhirat kita tak cerita siapa, tuan-tuan. Kita ingat ni aku ni selamat ke tidak ni. Tak ingat siapa dah. Tak ingat siapa, zero. Dalam fikiran kita tu, kita tak boleh ingat sesiapa pun. Yang kedua, ketika kita dihisap. Masa dihisap, Allah hisap kita, menghadap Allah, Allah tanya itu, Allah tanya ini, tanya itu, tanya ini. Masa tu pun tak ingat siapa dah. Dan yang ketiga, ketika kalian nak melintasi titian sirat, masa tu pun tak ingat siapa dah, melainkan aku, kata Nabi SAW. Yang akan ingat kalian aku sahaja pada 3 tempat tu, tapi kalian pun takkan mengingatiku sehinggalah aku datang dan kalian meminta syafaat kepada aku. Bayangkan Aisyah bila dengar tu dia menangis, tuan-tuan. Pasal apa dia menangis? Dia ingat Rasulullah boleh ingat dia ingat dia boleh ingat Rasulullah dalam keadaan-keadaan seperti itu, tapi Nabi bagi tahu kat dia, kamu pun belum tentu ingat aku, wahai Aisyah. Kerana kesulitan. Kadang-kadang kita mungkin selamat, result kita okey, tapi kita tengok orang lain yang begitu teruk keadaannya, mungkin itu juga boleh melalaikan kita. Itu juga boleh lah. Contohlah nak bagi faham, tuan-tuan duduk dalam satu kejadian bencana alam, tuan-tuan selamat, helikopter datang ambil naik, tapi dalam keadaan kita selamat tu, kita tengok orang-orang di bawah kena itu, hancur ini, kita pun tak ada ingat apa benda dah. Kerana keadaan itu mengalihkan perhatian dan ingatan kita. Masa dah kena terima buku dan tengok buku tu dapat keputusan yang tak baik, masa itulah manusia akan teringat Nabi mana yang boleh aku minta tolong. Dia bukan ingat anak dia lagi. Sampai kalau dia tak dapat syafaat,
Allah perintahkan anak dia, baru anak dia boleh datang mencarinya untuk memberi syafaat. Sebab Allah kata apa dalam surah dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Maknanya orang yang nak bagi syafaat ni pun tuan-tuan, dia kena izin Tuhan dulu. Mungkin dia boleh request, ya Allah saya nak selamatkan ibu saya tak ingat saya ni, saya boleh tolong dia. No, Allah kata nanti biar dia rasa dulu. Tak boleh duduk diam lah. Mungkin kita ingat dia, tapi dia tak ingat kita. Sampai Allah Ta'ala kata, baik sekarang aku izinkan, barulah kita pergi. Mana ibu kita? Ibu kata, la ilallah, baru teringat anakku 10 orang rupanya. Duk bersalin kat dunia dulu, ingat. Mai akhirat lupa anak berapa orang. Rupanya anak dia datang, pakat-pakat lah, ni contoh lah, pakat-pakat datang nak bagi syafaat pada ibu dia, baru teringat ada anak rupanya yang boleh memberikan syafaat. Inilah yang Allah sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itulah yang dimaksudkan ayat masing-masing dia takkan ingat siapa-siapa, yang ingat kita hanya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni pun kena selalulah ingat kat Rasulullah, supaya balik ke akhirat esok Nabi pun ingat kita lah tuan-tuan, ya. Baik, sebab tu lepas daripada saya tahu benda tu, kalau orang jumpa saya, ustaz nanti ingat saya kata doalah saya ingat. Belum tentu saya ingat. Saya ingat diri saya sendiri pun belum tentu lepas lagi. Awak nak suruh saya ingat awak, macam mana saya nak ingat diri pun belum tentu lepas, kan? Kita bolehlah cakap, tapi benda tu tak boleh dijanjikan, ya? Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, bahkan saya baca satu hadis tuan-tuan, ya, para nabi pun tak fikir keluarganya melainkan dirinya. Nabi Musa alaihi salam fikir Allah akan tanya tentang dirinya. Nabi Ibrahim pun sama, Allah tanya tentang bapanya. Memang Nabi ini confirm dijamin syurga, tapi Allah juga akan tanya, bukan tanya untuk apa, Allah akan tanya untuk menunjukkan apakah mereka telah sampaikan tanggungjawab mereka. Tapi itu tak dinamakan hisab. Tuan-tuan baca dalam surah Al-A'raf, Allah kata apa? falanas'alannalladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Allah kata kami akan tanya kaum-kaum yang telah kami utuskan Rasul pada mereka, ada tak Rasul sampai kat mereka? Itu nombor 2. Allah kata walanas'alannal mursalin, kami juga akan tanya Rasul, kamu sampaikan ke tidak? Jadi semua para Nabi ni walaupun jamin syurga, tapi nak kena tanya soalan dengan Allah pun mereka takut. Sebab itulah dalam hadis sahih kata, bila orang jumpa Nabi Adam nak minta syafaat, Nabi kata jangan, aku dulu pun ada masalah makan buah khuldi, kau nak minta tolong syafaat pada aku, apa? Pergi cari Nabi lain. Maknanya padahal Nabi Adam makan buah khuldi tu tuan-tuan, Allah dah terima. Nabi Adam doa, Allah dah terima, tapi Nabi Adam duk teringat lagi, takut kena tanya lagi. Nabi Musa, aku pernah tampar orang, jangan minta syafaat aku, tanya orang lain. Ni aku duk fikir ni, Allah tanya tak kena tampar ni sampai mati ni. Nabi Ibrahim pun ditanya, bapa dia tak masuk Islam, kamu sampai tak kat bapa kamu? Nabi Lut pun dia tanya. Jadi semua Nabi ni pun fikir tentang diri mereka. Lagilah kita yang makan rempah adabi, bukan Nabi pun kerja makan rempah ya. Yang tu lebih-lebih lagi lah akan fikir tentang diri kita sendiri. Baik, kemudian kita masuk tajuk nasib janin yang gugur. Sambungan tentang janin tadi. Oleh yang demikian, maksudnya adalah orang yang dibangkitkan bersama anaknya yang masih menyusu, setelah melihat peristiwa yang menggemparkan itu menjadikan ia mengabaikan anaknya. Para wanita hamil ketika dibangkitkan dalam keadaan hamil, dibangkitkan ni bila? Pada mahsyar. Tu saya kata pendapat yang ketiga tadi, akan keguguran kerana terkejut dengan peristiwa di mahsyar
janin yang ada rohnya yang dikandung oleh para wanita hamil menjadi mati dengan sebab kematian ibunya, tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dan tidak akan mati kerana keguguran, kerana kematian hanyalah sekali sahaja. Pada hari kiamat tidak ada lagi kematian, kerana kiamat adalah hari kehidupan dan para wanita hamil itu tetap akan bersalin pada hari kiamat itu jika dia mati dalam kehamilan. Maksudnya kalau dia sedang hamil, anak dia dah ada roh, lepas tu berlaku kiamat tuan-tuan, mati mereka, bangun mahsyar pun dalam keadaan hamil, dan dia akan bersalinkan anak dia di padang mahsyar, kerana anak tu sudah ada roh. Walaupun dia bersalin anak dia, dia tak peduli anak dia. Mak tak peduli kat kau, mak nak kena tanya dengan Tuhan ni, pandai-pandailah kau dengan urusan kehidupan kamu. Tu nak bagi tahu gambaran dia macam mana nasib seorang bayi yang tak ada dosa pada hari kiamat pun tak dipedulikan oleh ibu dia sendiri. Baik, wallahu taala alam. Masuk. Okay, kita tangguh sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.